Assalamualaikum. Jadi pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan satu tajuk kertas kerja iaitu analisis kedudukan jenayah pelacuran di bawah bidang kuasa kanun kesesaan dan enakmen atau akta jenayah syariah negeri-negeri di Malaysia. Baiklah, serba sedikit mengenai pengenalan jenayah pelacuran di Malaysia. Jadi, tugas membasmi pelacuran ini adalah sebahagian daripada tugas pasukan tindakan khas anti maksiat, judi dan gangsterisme Polis Diraja Malaysia. Walaupun ramai pelacur ditangkap, namun sebenarnya kebanyakan mereka ni terdiri daripada warga asing dan tidak tertakluk di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada isu dalam peruntukan. Jadi yang pertama kita pergi dulu kepada isu dalam peruntukan di bawah kanun kesesaan. Jadi di sini terdapat dua isu. Yang pertama, sama ada hukuman yang diberikan kepada orang yang mencari langgan itu setimpal. Kerana apa? Berdasarkan Seksyen 372B Kanun Kesesaan, sesiapa sahaja yang mencari langganan atau mendesak bagi maksud persundalan boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih 1 tahun atau denda atau kedua-duanya. Jadi bagi isu kedua pula adalah sama ada orang yang menyediakan perkhidmatan ataupun mewujudkan aplikasi atas talian ni boleh disabitkan di bawah Seksyen 372 Kanun Kesesaan. Kenapa isu ini bangkit? Kerana jika kita lihat kepada konteks kanun kesesaan, Seksyen 372 ni dia hanya melarang aktiviti pelacuran tanpa menekankan isu perkhidmatan yang menawarkan hubungan seks antara pasangan. Jadi seterusnya kita lihat pula pada isu dalam peruntukan di bawah akta ataupun enakmen jenayah syariah. Jadi di sini juga terdapat dua isu. Yang pertama adalah sama ada tiada undang-undang yang menghukum pelanggan kepada pelacur. Kenapa isu ini timbul? Kerana adalah akta sedia ada ataupun akta enakmen di Malaysia ini membolehkan mereka yang mendapat perkhidmatan atau terbabit dalam jenayah pelacuran ini dihukum. Tetapi untuk kita sabitkan pelanggan kepada pelacur tu dengan kesalahan zina adalah agak sukar kerana mahkamah memerlukan 4 orang saksi sebagai bukti ataupun melalui ikrar pengakuan bersalah itu sendiri. Jadi aktanya ada, hukumannya ada, cumanya untuk mensabitkan kesalahan tu agak sukar. Jadi kemudian kita lihat pula yang kedua, isu yang kedua adalah sama ada undang-undang tidak dikuatkuasakan sebagai bukti bahawa usaha yang bersungguh-sungguh telah dijalankan untuk menghapuskan pelacuran. Kenapa isu ini timbul? Kerana buktinya tidak banyak serbuan dibuat di tempat yang dilabel sebagai sarang pelacuran. Kerana menurut Abdul Hadi Zakaria dalam salah satu kajiannya, dia kata bahawa terdapat rumah-rumah pelacuran yang banyak di Kuala Lumpur menyebabkan bahawa undang-undang sedia ada ini tidak dapat dikuatkuasakan sepenuhnya ataupun tidak menakutkan. Demikian kelompangan dalam kanun kesesaan iaitu tiada peruntukan hukuman bagi orang yang melanggan. Orang yang melanggan dan orang yang mencari langganan merupakan komponen utama dalam kesalahan persundalan. Maka sewajarnya hukuman dikenakan kepada dua-dua pihak. Kedua, tiada peruntukan bagi kesalahan mewujudkan aplikasi yang mengandungi atau membolehkan seseorang mencari langganan. Di Malaysia, gejala ini dianggap terkawal dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara dan Barat. Hal ini kerana masyarakat kita kuat berpegang dengan prinsip agama. Jika ada, pun perlulah dengan kebenaran dan mempunyai lesen. Lalu bagaimana pula dengan aktiviti pelacuran yang dijalankan di atas talian yang berlaku dengan kerelaan kedua pihak, contohnya seperti aplikasi Sugarbook? Adakah wujud peruntukan dalam tindakan undang-undang bagi membanteras kegiatan tidak berbenar dan meruntuhkan akhlak ini? Baru-baru ini, Malaysia dilaporkan berada pada kedudukan ketiga tertinggi di Asia selepas India dan Indonesia bagi negara mempunyai bilangan sugar daddy yang paling ramai melalui aplikasi Sugarbook yang menyediakan platform mencari perempuan simpanan atau lebih dikenali sebagai sugar baby. Selain itu, bagaimanakah pula dengan keadaan pelacur warga asing yang memasuki negara kita dengan memiliki dokumen perjalanan yang sah? Mereka yang dapat ditangkap tidak akan didakwa, sebaliknya terus dihantar pulang ke negara asal. Malah sepanjang tempoh penahanan, pihak penguasa menghadapi pelbagai masalah, contohnya kesukaran dalam aspek bahasa asing. Seterusnya, kelompangan dalam akta atau enakmen jenayah syariah. Pertama ialah tiada peruntukan bagi kanak-kanak yang terlibat dalam aktiviti pelacuran. Bagaimana dengan aktiviti pelacuran yang melibatkan lelaki maupun kanak-kanak di bawah umur? Adakah peruntukan pada masa kini sudah cukup memadai buat mereka? Hal ini kerana aktiviti pelacuran bukan ke atas kaum perempuan sahaja. Kanak-kanak menjadi mangsa pelacuran dijual dan untuk tujuan komersial dan seksual. Adakah peruntukan bagi membela nasib kanak-kanak ini? Selain itu, kebanyakan bandar besar mempunyai satu kawasan di mana pelacur jalanan lelaki berada dan melanggan pemandu kereta yang berpotensi bagi mereka seperti di terminal bas, taman dan hentian rahat. Persoalannya, adakah peruntukan sedia ada pada masa kini mampu memberi rasa takut pada golongan ini? Pondan yang melakukan penukaran jantina yang menawarkan aktiviti sosial ini sudah semestinya mengalami gangguan psikologi dan tidak normal. Tambahan pula, sebahagian daripada mereka mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat seperti contoh ahli perniagaan. Secara logiknya, mereka ini dapat membayar denda yang dikenakan dengan mudah sekali.
Seterusnya, kita akan lihat cadangan dan pindaan yang boleh dilakukan di dalam kanun keseksaan. Pertama, menambah masuk peruntukan bagi individu yang melanggar persundalan. Hal ini kalau kita lihat berlaku sedikit ketidakadilan dalam sistem undang-undang jenayah sivil yang mana hanya menghukum mereka yang menjalankan kegiatan persundalan. Akan tetapi, mereka yang menjadi pelanggan bagi aktiviti persundalan ini tidak dihukum. Sedangkan kalau kita lihat, mereka juga dianggap sebagai mereka yang melakukan aktiviti persundalan, bahkan mereka juga mencari-cari servis tersebut. Yang kedua, dengan meminda semula Seksyen 372B dengan menambah hukuman pemenjaraan tidak kurang daripada 5 tahun. Yang ketiga, mengkaji semula Seksyen 372 dengan menambah hukuman bagi seseorang yang menawarkan perkhidmatan yang menawarkan hukuman seks. Yang kedua adalah susunan frasa perkataan yang digunakan di dalam enakmen jenayah setiap negeri haruslah meletakkan hukuman penjara yang terlebih dahulu, kemudian barulah diikuti dengan hukuman denda maupun sebatan. Sebagai contoh, kita tengok yang paling dekat dengan kita di dalam kanun keseksaan yang meletakkan dan juga memulakan sesuatu hukuman dengan penjara. Yang jika diteliti, sebenarnya hukuman penjara ini adalah lebih bersesuaian dengan sifat sesuatu kesalahan jenayah kalau kita nak bandingkan dengan hukuman denda. Ya, justifikasinya sebab hukuman denda ni sebenarnya kurang berkesan lagi-lagi kepada mereka yang berada dalam golongan T20 yang mana mereka merasakan wang ini mampu untuk menutup kesalahan mereka. Jadi bagi pandangan saya, seharusnya frasa penjara itu yang harus diutamakan di dalam enakmen jenayah setiap negeri. Dan juga kita perlu tahu bahawa sebenarnya hukuman penjara ini memang dah tersedia bagi pesalah jenayah syariah untuk kesalahan pelacuran. Akan tetapi hukuman jenis ini umpama saya andaikan ia dianaktirikan, ya, kerana tidak banyak dijatuhkan, malah hakim juga lebih cenderung untuk menjatuhkan hukuman denda ke atas pesalah. Mungkinlah dengan berikutan frasa di dalam penuntukan ini. Sedangkan jika kita lihat hukuman denda ini adalah langsung tidak setimpal dengan kesalahan pelacuran yang dilakukan, maka seharusnya perkara ini tidaklah menjadi satu kesalahan pada pandangan saya untuk melaksanakan hukuman penjara kepada mereka yang terlibat dalam jenayah pelacuran ini. Kesimpulannya, aktiviti pelacuran ini bukanlah menjadi satu kesalahan di dalam kanun keseksaan. Malah di dalam kanun keseksaan mereka mempunyai term yang tersendiri yang berbeza dengan pelacuran, iaitu mereka menggunakan term persundalan. Yang mana persundalan ini adalah salah satu kesalahan jenayah yang ditakdirkan di bawah kanun keseksaan yang mana tertakluk di bawah Seksyen 372 kanun keseksaan. Ia berbeza dengan pelacuran. Pelacuran hanya terdapat di dalam enakmen kita sahaja, iaitu di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah yang telah diperuntukkan. Maka di sini terdapat perbezaan dari segi penggunaan istilah, ya, akan tetapi ia tetap membawa maksud yang sama. Maka adalah menjadi satu perkara yang pentinglah untuk kita teliti peruntukan-peruntukan ini supaya kes pelacuran di Malaysia ini dapat dikurangkan.